Soal perasaan ni kita tak boleh nak kontrol. Tahu, aku tak ada apa-apa benda. Jadi, aku tak tahu apa. Aku sebenarnya tak ada lah. Kata kita apa, cuma saya lagi suka berkawan ni. Jadi, kemudian yang dia offer lah. Aku dengan kau dan kakak kau kristal. Tapi, Suara tak ada. Sorry. Oh, saya cakap seorang tadi. Sorry Okey, saya teruskan ya. Okey. Sebelum saya mulakan Yelah semalam lah yang call tu. saya mute dulu yang lain Sorry. Okey, sebelum saya mulakan perkongsian saya malam ni, jadi saya dah dapat sedikit gambaran bahawa lebih kebanyakan daripada kita yang ada malam ni adalah newbie. Newbie maksudnya orang yang barulah dalam dunia kripto ni. Jadi senang untuk kita kenal pasti apakah masalah utama kita, iaitu tidak tahu, tidak mempunyai banyak knowledge dalam dunia kripto lah. Okay. Di negara kita pun kripto ni masih baru. Hanya 3% daripada rakyat Malaysia ada memegang kripto. So sangat sikit, dan dia semakin berkembang, alhamdulillah. Okay. Siapa yang pernah beli coin di Luno, apa yang saya nak ceritakan hari ini mungkin sedikit berbeza. Kalau yang biasa beli coin di Luno tu, kita hanya boleh beli beli dan jual lah, beli, tunggu harga naik dan jual. So kita dapat keuntungan. So benda tu saya akan sentuh juga sikit. Dan saya akan ceritakan kenapa kita tidak menggunakan Luno sebagai platform untuk kita membeli kripto. Okey, saya teruskan Jadi saya share screen dulu. Saya share screen. Okey, tolong pastikan adakah saya punya skrin ni tuan-tuan nampak? Suara tak ada. Oh, tadi. Okey nampak dah. Okey. Untuk kita mengenal pasti ataupun mendapat sedikit info berkenaan dengan kripto, kita boleh dapatkan maklumat-maklumat ni di laman web CoinMarketCap. CoinMarketCap. Okey. Di CoinMarketCap ni, kalau kita pastikan, kalau kita boleh tengok, okey. Dekat atas ni, kripto sekarang berjumlah 18,165 jenis kripto yang ada di dunia sekarang.
hari inilah. Okay, yang mana mula-mula pada permulaan penciptaan kripto ni iaitu dengan wujudnya Bitcoin sebagai coin yang paling mula-mula lah, maknanya pertama kali diwujudkan adalah Bitcoin. Selepas itu diwujudkan Ethereum dan sebagainya lah, sampailah hari ini ada lebih kurang 18,165. Okey, jadi dalam banyak-banyak coin ini ada coin yang bagus, ada coin yang tak bagus. Okey, macam mana kita sebagai orang yang baru untuk mengenal pasti coin manakah yang boleh kita beli? Sebenarnya kita boleh beli semua, tapi coin manakah yang bagus untuk kita jadikan sebagai pelaburan kita? Okey, sebagai seorang newbie ataupun orang yang baru, cara yang paling mudah untuk kita kenal pasti coin yang bagus ataupun coin mana yang kita nak mulakan, okey, dengan cara kita buka coin market cap. Okey, kita buka coin market cap. Okey, dekat sini ada disenaraikanlah coin-coin yang ada wujud di dalam dunia ni. Okey, jadi untuk permulaannya, kalau kita tak tahu, tak ada knowledge, okey, kita hanya perlu tengok nombor 1 sampai nombor 20. Coin daripada nombor 1 dan nombor 20 hingga 20 ni, kebanyakannya coin ni coin-coin yang bagus, yang ada fundamental yang kuat. Maknanya kalau kita beli salah satu coin-coin yang ada dekat sini, contoh Terra Luna ni, contoh saya tunjuk Terra Luna. Dia menunjukkan kenaikan dalam tempoh masa yang panjang tu, kenaikan dia tinggi. Okay, so dia pernah naik kat sini, so dia jatuh balik. So coin-coin macam ni coin-coin yang bagus lah. So kalau kita beli, kita simpan dalam tempoh masa yang panjang, kita tak perlu nak risau sebab harganya akan meningkat dalam masa yang panjang. Contoh coin ni, coin XRP, pernah sampai 1, semula dia jatuh balik, dia naik semula, sekarang ni dia cuba untuk naik semula. Okey, ini coin-coin yang ada fundamental yang kuat. Okey, macam mana kita nak tahu coin ini fundamental yang kuat? Coin-coin ni kita boleh tengok setiap coin ni. Contoh Terra Luna, contoh Terra Luna. Saya check. Luna boleh beli lagi ke sekarang, macam dah tinggi harga. Okey. Kita tengok okey, contoh Terra Luna, kita klik pada Terra Luna. Okey, ini Terra Luna, dia ranking ke-7. Dalam banyak-banyak tu ranking ke-7. So kita boleh tengok dia punya fundamental dia dengan kita check dia punya laman web. Okey, kita tekan kat sini ada laman web dia. Okey, dekat coin ni kita boleh tengok okey, apakah projek yang nak dijalankan oleh Terra Luna ni. So kita ambil sedikit apa kita panggil maklumat berdasarkan daripada laman web dia ni. Kita boleh tengok dia punya apa yang nak dibuat, apa dia punya fundamental dia, community dia. Okey, so kat sini kita dapat tahu coin ni berkaitan dengan apa. Kalau kita masih lagi tak yakin ataupun kita masih tak faham, kita boleh buka saja YouTube. Buka YouTube, type je Terra Luna. Terra Luna. So kalau dekat sini kita type je Terra Luna, bermacam-macam coin yang bermacam-macam kita panggil apa? Ulasan yang kita boleh tengok berkenaan dengan coin ni. Train you for free. That's right. What's up, guys? Welcome back to DCA. Cycle, you'll see competing with one another. So ini contoh, ini contoh macam mana kita nak dapatkan maklumat berkenaan dengan coin ni lah. Kita boleh tengok semua coin-coin. Jadi untuk pemula, orang yang baru untuk mula, orang yang tak ada knowledge, so saya sarankan untuk beli sahaja coin-coin yang nombor 1 sampai nombor 20. Untuk long term, dia coin ni kita tak perlu risau. Mungkin biasalah coin dia akan naik dan turun, tetapi dalam tempoh masa yang panjang,
Koin-koin ini kita dianggap dia mempunyai fundamental yang kuat dan dia akan naik dalam tempoh masa yang panjang. Kita hanya perlu hold saja. Okey, itu cara untuk kita beli koin. Okey. Kemudian kita nak tengok pula apakah exchanger ataupun tempat untuk kita beli koin yang bagus. Okey, tempat juga memain peranan. Okey, kalau kita tengok sini, kita type dekat sini top exchanger. Okey, dekat sini pun disenaraikan juga top exchanger yang ada dekat dalam dunia sekarang. Okey, kat sini kalau kita tengok yang kebanyakan orang Malaysia dia akan biasa gunakan ialah Luno. Luno, kalau kita tengok Luno sekarang berada di ranking ke-70. Walaupun dia top di Malaysia tapi rankingnya 70. Kenapa rankingnya 70? Kerana di Luno hanya ada 5 coin. Di Luno hanya ada 5 coin dan apa yang kita boleh buat di Luno hanyalah beli dan jual. Maksudnya kita tengok pada harga coin tu harga tengah jatuh and then kita akan tunggu coin tu naik barulah kita akan jual. Itu sahaja yang boleh kita buat di Luno. Tetapi berbeza dengan exchanger yang bagus seperti Binance, FTX, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bybit, Huobi semua ni. Koin-koin ini kita boleh buat lebih daripada beli dan jual. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan Huobi Global iaitu nombor 7. Okey, dulu sebelum Huobi kebanyakan orang Malaysia juga gunakan Binance. Tapi selepas Binance di-ban oleh kerajaan, maksudnya kita dah tak boleh guna Binance. Jadi pengguna-pengguna Binance beralih kepada pengguna-pengguna Binance di Malaysia beralih kepada Huobi Global. Dia punya function lebih kurang sama sahaja. So apakah functionnya saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, so hari ini kita nak cerita tentang Huobi Global. Okay, apabila kita buka Huobi Global, siapa yang belum buka lagi, saya ada bagi link dalam grup. Tuan-tuan boleh tengok macam mana nak register, macam mana nak masukkan modal, semua saya dah cerita kat dalam coin tu, dalam video yang saya sertakan. Tuan-tuan tengok balik macam mana register nanti buat. Okey, so bila tuan-tuan dah ada coin, dah register, so inilah paparan yang tuan-tuan akan dapat. Paparan bila tuan-tuan buka exchanger tuan-tuan akan dapat tengok macam ni. Okey. Huobi Global ni dah wujud sejak 2013. Bermaksud dah hampir 9 tahun lah. Dia punya dah 9 tahun lah. Kalau ni 22. 9 tahun kan. Okey, jadi dalam coin ni, walaupun tadi kita sebut tadi kripto ada 18,000 coin, tapi dalam Huobi Global ada 516 coin sahaja. Kenapa tak masukkan semua? Okey, disebabkan itulah coin di exchanger ni adalah exchanger yang antara yang terbaik, top 10, sebab dia tapis dulu koin-koin yang bagus. Koin-koin yang bagus untuk masuk ke dalam exchanger dia orang. Okey, apa exchanger ni sebenarnya? Exchanger ni kalau boleh saya samakan macam bank atau macam Maybank, macam CIMB, kalau kita boleh nak samakan. Sebab di mana tempat untuk kita simpan duit, kat mana tempat untuk kita dapatkan profit, dapatkan faedah, atau kita nak beli koin-koin lain. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, kalau nak dapat gambaran bahawa Huobi Global ni seperti bank-bank yang kita ada sekarang. Okey.
So daripada 516 ni, so tengok trading volume dia dalam masa satu hari dia nampak sini 16 billion transaction ringgit Malaysia billion transaksi dalam tempoh satu hari. Bermaksud terlalu banyak orang membuat jual dan beli dalam exchanger ni dan exchanger ni telah diakui di seluruh dunia sebab itulah dia menjadi top 10 daripada exchanger yang ada dekat dalam dunia ni. Okey. Jadi saya nak pergi kepada yang pertama, iaitu saya nak ajar macam mana untuk kita beli dan kita jual coin yang ada dalam exchanger ni. Okey, yang pertama cara untuk kita beli dan jual. Okey. Okay. Bila kita dah masukkan modal kita, dalam Huobi, saya dah ceritakan juga benda ni dalam video saya. Nanti boleh tengok macam mana kita nak masukkan duit kita dalam ni. Okay, kalau bila kita dah masukkan duit kita dalam ni, kita boleh tengok kita punya balance. Kita boleh tengok balance. Kemudian kita tekan asset kita. Asset overview. Okey. Jadi contoh kat sini, okey, saya dah ada, saya masukkan lebih kurang dalam $18,000 lah, $18,000 dalam ni. So kalau dari sudut BTC-nya, nilai saya adalah 0.11 BTC. Okey. Jadi bila kita masukkan duit dalam ni, dia akan tukarkan duit kita ke dalam USDT. Okey, kalau tengok dekat sini, USDT saya ada lebih kurang 16 USDT. So kalau kita masukkan nanti, dia akan tukarkan duit RM kita dalam bentuk USDT. USDT ni apa? USDT ni kalau kita tengok, coin dia ialah coin yang top berapa? Top 3. Maknanya coin yang bagus lah. Okey. Dan harga USDT ni adalah sama dengan USD yang ada dekat luar. Maknanya sama dengan duit US Amerika lah, US dollar. So sama je. Kalau US dollar tu naik, USDT pun akan naik. Sebab tu nilainya sama je, $1. Sama. Okey, jadi kalau kita masukkan modal kita dalam ni, okey, saya tunjuk sedikit cara untuk beli. Kita tekan saja buy dekat sini. Kan? Kita buy kat sini, katakanlah kita nak masuk RM100. So dengan RM100 kita akan dapat 23.736.055 USD. Okay, so bila kita dah bayar buat payment semua, nanti video tu tengok balik. Okay, kita akan dapat 23. 23 tu kita akan dapat tengok di exchanger kita. Buka balance and then buka saja spot account. Kemudian dia akan tunjuklah. Okey, ada dah bertambah dah, ada 46. Okey, nanti saya cerita kenapa bertambah ni. Okey, 46 dia akan tukar bila kita dah beli, dia akan tambah kat sinilah. Okey, daripada USDT inilah barulah kita akan beli coin-coin lain. Okey, macam mana nak beli? Okey, tekan saja market. Okey, market. Okey, dekat sini ada spot market. Okey. Tadi saya kata nak tengok coin apa ada dekat sini kan. Contoh saya tunjuk tadi Luna kan. So katalah tuan-tuan rasa nak beli Luna. Nak beli Luna, kita buka dekat sini, type saja dekat sini Luna. So pergi pada Luna/USDT sebab kita ada USDT tadi, so kita kena gunakan Luna USDT. Okey. Okey, ini adalah coin Luna USDT.
So katakanlah saya nak beli, okey, market tengah jatuh ni, cantik ni, saya nak beli ni. Okey. Jadi berapa saya nak kena beli? Dekat sini ada. Ini bahagian buy, ini bahagian sell lah. Tengok bahagian buy. Okey, dengan USDT saya tadi ada 46 tadi. Okey. Berapakah saya boleh beli? Okey, kita masukkan saja. Kita tarik saja dekat sini sampai sini. Kita nak masukkan semua contohnya. Dengan 46, dengan 46 dolar saya ada ni, saya boleh beli sebanyak 0.25 Luna. 0.2 Luna. Bagusnya coin ni, kita boleh beli, tak semestinya beli satu. Kita boleh beli 0. berapa-berapa. Kalau BTC, kalau kita nak beli pun, BTC. Kalau BTC, kalau kita nak beli, dengan 46 dolar ni, kita boleh beli 0.001. So bermaksud kita boleh beli mengikut kita punya duit. Kalau kita beli saham contoh, kita kena beli mengikut unit. Contoh di Malaysia, kita beli minimum kena beli 100 unit. Kalau harga saham tu RM8, so RM8 kali dengan 100 unit, 100 unit berapa? So dia banyak. Kena menjadi kurang-kurangnya 800. Kena masukkan modal lah. So jadi macam ni kita ada RM46, $46 pun minimum $10. Minimum $10. Dekat sini $10. Katakanlah kita nak beli betul-betul $10 saja. So dekat sini kita tarik. Okey, $10. Kita dah boleh beli BTC dengan $10. Okey, tadi saya nak beli Luna kan. Saya tunjuk lagi Luna. Okey, saya nak beli Luna lah. $10 je. Tarik dekat sini, tengok bawah tu Dekat bawah tu ada $10. Okey, cukup. Saya nak beli $10 saja. Bila tu tekan saja buy. Okey, limit kalau kita tekan limit, maksudnya kita boleh ubah harga. Okey, contoh sekarang ni harganya 89.6 kan. So katalah kita nak tunggu lagi lah. Nak tunggu harga 80. Maksudnya kalau dia jatuh pada harga 80, dekat sini dia jatuh pada harga 80, barulah dia akan beli. Selagi tak jatuh, dia tak akan beli. So kalau kita tekan buy, okey, nampak dekat sini. Dia akan tunggu dekat sini. Dekat open order ni, dia akan tunggu. So bila harga coin ni jatuh kepada $80, 80, contohnya harga jatuh sampai sini, barulah dia akan jual. Selagi tak jatuh, dia tak akan jual. So kita dapat kita panggil apa? Rancang berapakah harga yang kita nak beli. Kita boleh rancang berapa harga yang kita nak beli. Katalah Luna ni kita agak boleh jatuh lagi ni. Yang dulu dia sampai 75. Saya nak beli dekat 80 lah. Nampak macam nak jatuh lagi. So kita tunggu saja dekat harga kat sini. Nanti harga ni jatuh dekat bawah, dia akan beli secara automatik. Okey. So itu kalau kita nak beli pada harga 80. Kita letak dekat limit. Katakan pula, okey, saya cancel lagi tadi. Katakan pula saya nak beli sekarang, saya tak kira lah berapa pun harga. Saya nak beli sekarang ni. Saya tekan saja market. So, dia beli the best market price. Dia akan beli je. Tak kira harga berapa pun. So, kita letak USDT berapa kita nak beli. 10 USDT. Okay, so kita tekan saja buy. So, secara automatik, dia akan pergi kat order history. Bermaksud apa? Dia dah berjaya untuk beli. Nampak Sekejap Kalau kita sell Luna, dia akan convert ke USDT terus ke? Betul. Kalau kita nak jual, dia akan convert ke USDT terus. Okey, nampak ni. 999. Satu tu dia tolak untuk fees. Tak apa. Okey, jadi secara automatik kalau kita tengok dekat sini, tadi saya tak pernah ada Luna. So kalau kita tengok dekat spot ni, kalau kita tengok dekat spot, okey, saya dah ada Luna saya sebanyak 0.111. Nampak? 0.111. Inilah jumlah Luna yang saya ada sekarang. Boleh faham?
RM41. Sebab $10 kan. $10 $42 lah. Lebih kurang lah. Itulah cara untuk kita beli. Kita nak jual pula. Saya jual terus. Saya pergi market balik. Type saja Luna tadi. Ataupun tuan-tuan boleh favorite kan lah. Favorite kan. Dia akan keluar terus dekat favorite sini. Okay. So tekan saja Luna. Katakanlah saya nak jual. Kata nak jual pada harga 90. Dia beli tadi. Saya nak jual pada harga 90. Type je 90 kat situ. Berapa Luna saya ada? 0.1. Saya nak jual semua sekali. Tarik 100%. Tekan sell. Okay, so dia akan tunggulah harga naik pada 90. Naik 10 dah. $90. So dia akan jual. Silap. So selagi dia tak sampai harga harga 90. Betul dah. Aku tak jual lagi. Okey, nampak? Dia dah jual dah. Secara automatik dia dah jual. Kat open order tak ada dah. Kita boleh set. Katalah nak set 100. Kita set 100. Ini kita nak buat secara manual. Maksudnya kita beli tadi harga 89. Kita nak beli 89. Kita jual harga 90. So adalah sedikit keuntungan. Kalau kita rasa agak-agak, koin ni boleh pergi lagi. Paling tinggi dia pernah sampai 102. Okey, kita set lah nak jual 102, 102 ataupun 100. Nak senang dapat. Okey. So bila harga ni naik pada 100, barulah dia akan jual. Ini saya tunjuk nilai yang kecil. Kalau tuan-tuan ada modal besar, nak letak contohlah 1 USD, 1 Luna nak beli. 1 Luna lebih kurang 89 ataupun $90 lah. Nak beli banyak lagi, nak beli 10 Luna ada $899, $900. So kiralah dengan modal sendiri. Boleh faham situ Okey. Untuk itu ada soalan tak untuk tu? Okey, betul Bila kita dah jual, nampak tadi. Luna tadi dia adalah tinggal sikit-sikit lagi. Tinggallah sikit. Luna tadi. 47 sen je tinggal. Tapi dia akan convert balik ke dalam USDT kita. So kita nak beli coin lain pun boleh dah. Itu simple saja untuk kita beli dan jual coin. Yang ini kita buat secara manual lah. Ini trader lah kita panggil. Kalau dalam bahasa ni kita panggil trade lah. Trade. Kita panggil trade. Jual beli. Trading. So kita trading, kita jual. Contohnya coin-coin lain pun sama juga. Contoh hari ni coin benda yang banyak naik ialah coin XRP. Tuan-tuan type je kat sini. XRP USDT. So ini coin XRP. XRP tadi ada naik sikit. Okay, so kalau kita beli dekat bawah sini, so dia dah naik berapa? 7%. Dia pernah naik sampai apa? Hampir 16% dari naik. So sekarang ni dia turun balik. So katalah kita beli dekat bawah, kita nak jual ke atas. Kita beli harga 73 sen, kita jual pada harga 85 sen. So dah banyak dah kat situ. Lagi banyak modal kita, lagi banyak kita untung. Itu simple je. Tapi kebiasaan orang dia jarang kebiasaan orang-orang baru dia takut nak beli waktu rendah ni, waktu jatuh ni. Sangat takut sebab dia fikir jatuh boleh jatuh bawah lagi. Tapi yang ini kita perlukan sedikit kemahiran technical analysis. So siapa yang pandai technical analysis, yang ini kena belajar lah tuan-tuan kena belajar sendiri. Pergi je dekat sifu-sifu yang ada kat luar sana, bayar je kelas dia orang. Kalau rasa tak nak bayar kelas, boleh saja tengok dekat YouTube. Boleh saja tengok dekat YouTube.
Macam mana kita nak tahu harga tu tengah rendah ke, tengah jatuh ke, tengah naik ke? Katakanlah kita berdiri dekat sini. Masa harga 62 sen. So tadi naik ni dah 30 sen dalam masa berapa hari? Lebih kurang 2 minggu. So lebih kurang 2 minggu ni dah naik 30 sen. Kalau tuan-tuan masuk 1000 dah ada RM300. Itulah simpelnya. Kenapa saya tengok komen dekat sini, tengok siapa. Sorry tuan jika tak sempat join dan record. Okey. Saya cuba record, saya record ni, saya pun tak pernah guna lagi Zoom ni, first time guna Zoom. Saya ada record tu, kalau jadilah. Nanti saya masukkan dalam grup. Okey. So ada 30% kenaikan. So kat situ banyaklah kan. Kalau kita masuk ke 1000 modal kita, so 30% naik, dah ada 300 keuntungan. Kalau 10,000 ada 3,000 keuntungan. Itu simple je punya perkiraan jual dan beli dia. Okey. Setakat itu boleh faham tak? Setakat tu untuk spot atau spot trading lah, kita panggil spot trading. Ada soalan tak berkenaan dengan spot trading? Sila tulis di ruang komen lah, ruang chat. Okey, kita tengok ada chat. Okey, faham bagus. Okey, kalau tak ada tak ada soalan, saya teruskan kepada topik yang kedua, iaitu saya nak ajar tentang staking. Okey. Saya tak ikut flow sebab saya nak tengok yang mana yang penting dulu. Okey. Yang kedua adalah staking. Apa itu staking? Okey. Kita buka balik Huobi kita. Saya nak mute sikit. Saya nak mute. Macam mana nak mute? Saya dah nak balik. Ya. Salah balik elok. Okey. Okey, apa itu staking? Okey, dalam Luno kita hanya boleh beli dan jual, tapi berbeza dengan exchange yang besar seperti Huobi, Binance dan sebagainya ni. Dia ada satu function, iaitu kita panggil staking. Kalau di Huobi kita sebut staking tu sebagai Huobi Earn. Huobi Earn. Apa itu Huobi Earn? Huobi Earn ni kalau boleh saya samakan dengan fixed deposit ataupun ASB ataupun tabung haji. Kalau kita nak senang gambaran lah, gambaran apa itu Huobi ni, Huobi Earn ni dia macam ASB, yang mana kita letak duit kita dalam tu, kemudian dia akan berikan kita pulangan dalam bentuk persen lah, dalam bentuk persen. Okey. Jadi kalau kita buka Huobi dekat finance ni, kita tekan Huobi Earn, so dia akan keluar ni lah. Okey. Kalau kita tengok okey. Dia ada tiga apa kita nak panggil ni tiga ciri. Tiga kaedah, bukan kaedah apa nak kata tak tahu nak cakap tiga apa. Okey, tapi ada tiga perbezaan. Okey, yang pertama prime earn, dia akan berubah. Sebelum ni tak panggil prime earn, panggil benda lain. Prudent dan features. Okey, cuba saya tengok satu persatu. Okey, untuk prime earn prime earn ni dia akan berubah-ubah lah, biasanya berubah lah.
Okey, katakanlah kita ada beli USDT. Kita ada simpan USDT. So untuk kita beli kita ada simpan 1000 USDT. Saya beri contoh 1000 USDT. So dengan 1000 USDT tu kita boleh masukkan kita boleh simpan ataupun peram kita punya USDT tu dalam Huobi Earn, and then kita akan dapat faedah. Faedah okey, so berapakah faedahnya? Okey, kalau kita tengok kat sini dia tulis APY. APY ni maksudnya annual per yield. Maksudnya ini adalah tahunan dia. Untuk setahun kita akan dapat sebanyak 8%. Tetapi kalau tengok lock-in term dia bagi 14 hari. Adakah selepas 14 hari kita akan dapat 18% daripada modal kita? Tak. Okay, 18% ni adalah untuk setahun. 18% ni adalah untuk setahun. Okay, kalau tengok dekat sini macam mana kita nak kira, kiraan dia macam ni. 8% kita bahagikan dengan 365 setahun. 365 sorry. 365 sama dengan 0.2, kita darab pula dengan tempoh yang dia beri iaitu 14. So selama 14 hari tu kita akan dapat 0.3%. 0.3% selama 14 hari. Macam mana nak kira? Okey, macam ni. Kita contohnya kat sini kita tekan deposit now. Okey, katakanlah kita ada 1000 USD. Okey, 1000 USD. Kita masuk kat sini. Ni tak cukup duit kan. Ini contoh je 1000 USD. So selepas 14 hari kita boleh dapat estimate dia, kita boleh dapat 3.06 dolar. Kita simpan 1000 USD selama 14 hari kita boleh dapat 3.068 USD. Selama 14 hari. Faham tak? So kita tekan I have read, so kita tekan next. So kita akan dapatlah selepas 14 hari, selagi tak habis 14 hari kita tak boleh keluarkan duit ni. Sebab ini macam fixed deposit, sebab dia bagi fixed dia bagi tempoh. So kita tak boleh keluarkan. Selepas 14 hari barulah kita boleh keluarkan. So kita akan dapat 1003 USD balik pada kita. Okey, itu contoh kalau kita ada USD. So kita boleh pilih lah koin apa yang kita nak simpan. Okey, kita carilah koin yang tinggi sikit. Yang macam ini 19% setahun. So kalau kita masukkan USD 1000, so kita akan dapat 7 USD selama 14 hari. Kalau contoh saya beli ETH, boleh guna coin tu atau kena deposit khas untuk kita guna je kita guna sahaja coin yang kita ada. Contoh saya ada contoh saya ada Doge, saya ada Atom, saya ada Mana. Okey, saya ada Doge. Okey, cuba tengok dekat sini. Huobi Earn, kita tengok. Boleh tak? Okey, Doge ada. Doge. Tapi persen ni dia bagi kecil. Dengan Atom ada. 2.5, banyak sikit. Okay. So, berapa saya ada? Okey. So, kalau Atom contoh. Okey, saya masukkanlah berapa atom ni kita ada. So 23 atom. So kita dapat tahulah berapa interest dia nanti. Dia ada beza antara flexible dengan fix. Kalau fix dia punya pengiraan dia lain. So kita tahu siap-siap dah. Fix kita masukkan nilai, masukkan 1000. So kita tahu dah berapa kita boleh dapat dalam tempoh 14 hari ni.
Tapi kalau fleksibel, dia tak bagi tahu. Sebab apa fleksibel dia tak bagi tahu? Sebab dia pun tak tahu berapa lama kita nak stake. Nak staking tu berapa lama, dia pun tak tahu. So dia tak bagilah tahu berapa kita boleh dapat. Tetapi kita boleh estimate lah. Sekiranya kita masuk 10k unit, 10k unit kita boleh dapat sehari 0.69. 10k unit, okey, kita boleh dapat 0.96 setiap hari. Per hari ni. So itulah estimate kita boleh dapat. Kalau kita simpan setahun, kita darablah ini dengan 365. Darab 365. Ini darab dengan 365. So setahun kita boleh dapat 259. Itu kalau kita simpan setahun. Kalau simpan 2 tahun, kalau kita simpan 3 tahun, itulah kita boleh dapat. Itu pengiraan dia. Okey, untuk fleksibel pula dia berbeza tau. Fleksibel ni dia ada keistimewaan dia. Kalau macam fix ni, kita hanya boleh keluarkan balik modal kita selepas 14 hari. Tapi untuk fleksibel, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Kita buat hari ni, esok kita nak masukkan semula pun boleh. Kita nak dapatkan balik pun semula boleh. So tak ada tempoh yang dia tetapkan. Katalah kita nak simpan, aku nak simpan coin ni dan aku anggap 2 tahun lagi baru aku nak keluarkan. So kita just simpan and then 2 tahun lagi kita keluarkan. So daripada kita simpan saja, kalau kita simpan dekat Luno, kita tak dapat benda ni tau. Kita tak dapat benda ni. Persen-persen ni. Kalau kita simpan di sini, at least kita simpan and then dia ganda. Setiap hari tu adalah pertambahan kita punya coin. So untuk 2 tahun tu, kalau kita simpan, adalah pertambahan. Taklah kita letak saja-saja. Itulah kelebihan kita letak di Huobi ataupun Binance ataupun segalanya lah. Okay, itu prime earn. Okay, untuk prudent pula, dia lebih kurang je sebenarnya untuk prime ni. Prime ni biasanya tak lama lah. Dia punya ni kadang-kadang berubah. Okay. Untuk prudent ni, kalau kita tengok ada coin Luna, dia ada bagilah, ada fleksibel, ada 14 hari, ada 30 hari, 90 hari. Ikut kita punya kesesuaian, ikut kesesuaian masa kita. Yang mana kita nak. Okey, katalah kita nak tengok coin yang paling tinggi dia bagi. Okey, kalau tengok kat sini AXS 365. 365 36.5%. Bermaksud lebih kurang 0.1% setiap hari. 0.1% setiap hari dia akan dapat. So, kalau sebulan lebih kurang dalam 3%. Kalau kita bayangkan 3% sebulan, kalau kita tengok kalau ASB kita letak, mungkin kita dapat dalam 5 ataupun 6% setahun. Tapi dengan staking, kita boleh dapat 3% sebulan. 2 bulan dah menyamai setahun ASB. So kat situ tuan-tuan boleh fikir sendirilah yang mana lebih baik, ataupun macam mana lah kan. So kita compare ini bukan kita nak memburukkan ASB tak. Ini kita nak cerita ni ialah peluang yang kita boleh dapat di instrumen pelaburan yang lain lah. So itu terpulang. Okay. Fleksibel, satu keistimewaan fleksibel ialah kita boleh auto transfer. Kalau tengok tuan-tuan dekat sini, ada auto transfer kat sini. Okey, saya buat ada ship, ada auto transfer. Kenapa auto transfer? Okey. Kelebihan dia ialah, kalau tuan-tuan tengok sini, saya tunjuk contoh saya punya. Okey, ini bukan kat sini, sorry.
Okey. Ini apa yang saya dapat setiap hari. So saya tunjuk contoh kat sini SHIB. SHIB ni sebab contoh senang sebab dia banyak. Dia murah, koin ni murah. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini Okey. Ini adalah pendapatan saya ni. Sini adalah tarikh. Ini tarikh 24, 25, 26, 27, ini masa dia. Ini masa So setiap hari saya akan dapat pendapatan sebanyak 794. Kalau tuan-tuan tengok ada pertambahan 79109, 79111, 79112. So semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah. Sampai dah sekarang ni 794.29. So dia akan bertambah lagi setiap hari. Kenapa dia bertambah? Okey. Keistimewaan kalau kita buat fleksibel, dan kita tekan auto, sebab fleksibel dia akan bagi kita punya pendapatan tu harian. So bila pendapatan tu harian, katakanlah kita masuk 10,000 dan dengan 10,000 tu kita dapat sehari 10. So untuk esoknya 10 yang kita dapat tadi tu dia akan masukkan ke dalam kita punya capital. So untuk esoknya kita ada 10,000 10. So untuk hari kedua dia akan stake pula untuk kita punya capital yang baru. Pendapatan kita yang baru. So sebab itulah kalau kita tengok dia ada pertambahan. Dia ada pertambahan. Jadi untuk dapatkan pertambahan yang banyak macam ni, so kita perlukan modal yang besar sikit lah. So kalau kita simpan dalam tempoh yang masa yang lama, semakin lama semakin banyak lah. So macam SHIB ni saya nak simpan, katakanlah saya simpan 2 tahun. Bayangkan 796 ni, 792 ni akan bertambah. Setiap hari dapat. So kalau kita daratkan 790 lah, kita darat 790 kali dengan 365. Okey, setahun. Inilah pendapatan saya. Selama setahun. So kalau kita letak benda ini di di Luno, kita tak akan dapat benda ni. Kita tak akan dapat benda ni. So kalau kita beli dan kita simpan kita punya coin dalam exchanger macam Huobi ni, kita boleh dapat pendapatan macam ini. Itu adalah kelebihan. Okey, boleh tahu waktu beli yang sesuai untuk staking. Adakah selamat untuk staking untuk jangka masa yang panjang? Sebenarnya bila-bila. Jadi sesuai untuk coin yang kita nak simpan jangka panjang. Untuk kita simpan jangka panjang. Contohnya kita tengok kenaikan harga coin ni. Dia naik. Okey, saya tunjuk contoh bubble, BUB bubble. Okey, cuba tengok tuan-tuan ini tahunan setahun. Ini adalah persen kenaikan per tahun. Okey, katakanlah SHIB ni, Shiba yang saya beli tadi tu. Dia dah naik daripada tahun lepas sampai ke saat ini sebanyak 32,000%. So banyak tuan-tuan 32,000%. Ini saya tunjuk contoh yang paling banyak lah. Katakanlah kita masukkan RM1,000. So kita darab dengan 32,897%. Sama dengan inilah kita punya capital. Dengan 1,000 yang kita ada tadi, kita dah ada 1, 2, 3, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, juta, 10 juta, 100 juta. So dengan 1,000 yang kita masukkan tu, kalau kita simpan selama setahun, coin Shiba ni, kita dah ada 32 juta hari ini. So tuan-tuan tengok inilah kelebihan kalau kita simpan kripto ni dalam tempoh masa yang panjang. AXS tadi yang saya tunjuk tadi. Ni AXS ni. AXS dah pernah naik sampai $154. So kenaikan per tahun dia ialah 747
Dahlah kita dapat staking. Kenaikan harga coin itu sendiri sudah sangat banyak. Kalau kita bandingkan dengan ASB lagi, apa-apalah kita bandinglah. Even kalau kita simpan emas sekalipun tak akan dapat kenaikan tahunan yang macam ini. Tuan-tuan boleh tengoklah, banyak lagi ni yang hijau-hijau ni. Mana 147 sen 372, Solana 495, Luna yang saya sebut tadi 372 setahun. Inilah kelebihan kalau kita simpan pelaburan kita dalam bentuk kripto. So nampak semakin lama kita simpan sebenarnya semakin bagus. So macam mana kita nak dapatkan pendapatan melaluinya? Pendapatan kita tak adalah pendapatan kita melalui inilah pendapatan harian kita. Ini pendapatan harian kita. Kalau kita nak keluarkan banyak ni sehari pun boleh, tak ada masalah. Tapi modal kita darablah dengan duit kita berapa. Kita bolehlah kita kira kan. Lagi banyak kita masuk, lagi banyak kita boleh dapat. Lagi banyak kita masuk, lagi banyak boleh kita dapat. Okey, saya baca. Kalau coin tu jatuh, adakah rugi staking? Dia tak rugi. Cuma nilainya akan jatuh dari sudut harga coin itulah. Harga coin tu akan jatuhlah. Contoh kita beli BTC dulu 60,000, so sekarang harga 40,000. So kalau kita dapat staking tu, katalah kita dapat setahun tu satu BTC kita dapat. So dulu kita dapat 60,000, so harga sekarang ni ada 40,000 je. Itu je lah dia punya penurunan nilai dia. Dari sudut jumlah tetap sama, satu. Sebab tu saya kata kita sebagai investor, kita tak tengok kepada bila kita nak jual. Untuk investor sebenarnya dia tak jual. Kalau tuan-tuan biasa dengan pelaburan hartanah, kita beli rumah, kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan sewa. Sewa itulah pendapatan kita. Macam itu juga kripto. Kita nak dapatkan inilah pendapatan kita. Ini adalah pendapatan kita. Ini untuk satu coin. Kalau masukkan semua coin, so inilah pendapatan kita. Ada bagi berapa, SHIB bagi berapa, HT bagi berapa, Doge bagi berapa. Ini per hari tuan-tuan tengok. Ya, 3 hari bulanan ni. Sorry. 12 hari bulan. Ini sampai sini. Ini untuk hari ni je. Ini coin yang saya stake. So untuk hari ni, semakin banyak pendapatan modal yang tuan masuk, semakin banyaklah kita punya income kita. Inilah harian. Istimewanya kita boleh dapat pendapatan harian. Kalau ASB hujung tahun baru kita dapat. Kalau property hujung bulan kita dapat daripada sewa. Tapi dengan kripto kita boleh dapat pendapatan harian. Maksudnya kita buat hari ni, besok kita boleh keluarkan balik dah. Tak perlu tunggu hujung bulan. Tapi pelabur yang bijak, dia akan gunakan duit dia tu, simpan, hujung tahun juga dia ambil. Itu terpulanglah maksudnya ialah kita boleh guna sangat bebas. Kalau saya perlukan duit, betul-betul nak guna duit, so kita boleh keluarkan bila-bila masa. Bila-bila masa, 24 jam. Itulah kelebihan dia. Kalau kita buat rumah sewa, mungkin kita kata takkan kita nak suruh orang bayar kita awal kan. So kita ada tarikh-tarikh dia. So hujung bulan nanti baru kita dapat. Kalau ASB kita kena tunggu hujung tahun, dapatlah 5%. Begitu. Itu adalah staking. So saya tak cerita lagi ke yang seterusnya adalah feature. Kalau tengok feature berbeza. Feature memang banyak. 500%, 500%, 300%, 300%.
Tapi tempoh dia bagi ialah 7 hari saja. So macam tadi juga kiraan 500 bahagi dengan 365 darab balik dengan 7. So itulah kita akan dapat. Okey. Itu adalah biasanya koin-koin baru lah untuk ini. Dia biasanya promosi untuk koin-koin baru. Koin yang baru di-listkan ataupun dimasukkan dalam Huobi. Sebelum ni koin-koin ni tak ada dalam Huobi. Tapi hari ini koin tu dah ada. Bila koin tu dah ada, kita dah boleh dah nak beli. So dia macam promosi lah, sebab tu dia bagi dia punya ni tinggi. Okey, ada soalan tak berkenaan dengan Huobi Earn ataupun staking? Apa yang saya cerita ni adalah asasnya. Sebenarnya dalam kripto ni banyak benda kita boleh buat. Ada NFT, ada prime list, ada terlalu banyak lah. Ni adalah sebahagian. Even sekarang ni, kalau kita nak buat pinjaman menggunakan Huobi Earn ni, Huobi ni pun boleh. Kita boleh buat pinjaman melaluinya. Tapi yang ni saya tak ajar lah. Dan saya tak galakkan nak buat. So boleh faham tak? Kita juga boleh dapat coin free setiap hari. Kita tekan kat sini. Okey, kita boleh dapat coin free dekat sini. Nampak ni. Kalau kat sini dia tulis you can mine one more time. Maksudnya kita tekan saja mine, dia akan keluarlah berapa coin kita boleh dapat. Okey. Contoh ini yang saya dapat. Okey, untuk hari ini saya dapat banyak mana? 38, 58,000 saya dapat. 38. So kalau combine sini tadi saya kira dah tadi lebih kurang dalam $10 dah lebih kurang. So siapa nak bagi? Ini free tuan-tuan. Ini free. Setiap hari dia boleh bagi. Tapi tuan-tuan kena ikut syarat dia lah. Syarat dia kat sini sekurang-kurangnya buat 200. Kita tambah modal 200 ataupun kita buat spot trading. Tadi yang saya ajar mula-mula tadi spot trading. Kita buat trade sebanyak jual beli. Beli 100, jual 100. So kat situ dah ada 200. So layak kat sini. Dia akan keluarlah kat sini satu time lagi. One more time. So kita main, kita berapa kita boleh dapat. Ini coin free yang ni lah saya ajar itu. Macam mana nak dapatkan coin free. Okay, kita tengok chat ya. Kita tengok chat. Nanti nak minta tuan stake sharing tentang NFT pula. NFT ni saya pun masih belum menguasai. Saya dah ada di kelas. Tapi saya pun belum faham. Saya boleh nak cerita tapi secara konsep asal macam mana saya nak buat, saya pun belum pernah beli. Binance ada Magic Mind juga ke? Tak pasti. Sebab saya tak guna Binance. Saya tak guna Binance. Tak pasti. Saya rasa macam tak ada kot. Boleh tengok sendiri, rasa macam tak ada. Okey. Okey, jadi saya dah habis cerita berkenaan dengan Huobi Earn ataupun staking. Ada soalan tak berkenaan dengan tu? Okey, ada. Okey, faham Okey, bagus. Jadi itu adalah berkenaan dengan staking. Sekejap saya nak ambil iPad.
Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okey. Seterusnya saya akan berkongsi pula berkenaan dengan robot trade. Yang ini agak menarik sikit. Sekejap. Tak apa. Okey. Okey. Yang seterusnya saya akan berkongsi pula berkenaan dengan robot trade. Apa itu robot trade? Robot trade ialah berkenaan dengan yang saya cerita mula-mula tadi berkaitan dengan spot trade. Okey, yang saya cerita spot trade tadi, kita perlu buat trading. Kita beli harga murah, kemudian tunggu harga naik, dia akan jual. So itu kita buat secara manual. Kita beli sendiri, kita tengok chart, kita tunggu harga naik, kemudian kita jual. Okey, untuk robot trade ialah kita menggunakan robot untuk beli dan jual kita punya kripto. Beli dan jual kita punya kripto. Okey. Dia yang uruskan. Dia yang beli, tunggu harga naik, dia jual secara automatik. Kita tak perlu buat apa-apa dah. Jadi dia memudahkan kerja kita. Ini sesuai untuk orang yang tak ada masa, yang pentingkan tak nak fikir banyak. Jadi dia leverage kan atau kita gunakan robot untuk kita trade kan. Dia yang trade kan. Okey, contoh saya tunjuk contoh dekat sini sharing saya ni. Cuba tengok dekat market. Okey. Okey, saya tengok yang coin satu lagi. Okey. Okey, cuba tengok dekat sini Tengok dekat sini, tengok dekat order. Okey, tuan-tuan tengok di sini Okey, kalau tengok pada hari ini ada 1 2 3. Okey, semalam banyak sikit. Hari ini market slow sikit. Jadi dia kurang bergerak lah. Okey, ini transaction ni semuanya dibuat oleh robot. Dia buy pada harga 12, kemudian dia jual pada harga 12.1. Dia buy pada harga ni, dia buy, lepas tu sampai dia naik sikit, dia jual. So dia jual lagi, dia beli lagi. Tu dia jual. Beli, jual. Okey, benda ini semuanya dilakukan oleh robot secara automatik. Jadi kita tak perlu nak fikir dah, tak perlu nak fikir bila harga tu nak naik, bila harga tu nak turun. Kita tak perlu dah. Kita tengah tidur ke, kita tengah makan ke, kita tengah buat kerja ke, melancong ke, semua telah diuruskan oleh robot. Jadi kita tak perlu nak fikir dah. Cuma kita masukkan modal kita, kemudian kita setting dan benda itu akan masuk secara automatik. Jadi tuan-tuan tengok saya punya muka ni, tengok muka saya ni. Tengok muka saya ni, pinkan muka saya. Okey, ini adalah robot yang saya gunakan untuk trade saya punya coin. Okey, kalau tengok dekat sini, ini adalah pendapatan harian saya. Pendapatan harian saya. Nampak tak? Okey, untuk hari ini saya dapat $2.9. Semalam saya dapat $7.16.
10 hari bulan $10. Tu $20, $16. So ini adalah tarikh kat tepi ni tarikh. So kalau tengok dekat sini dia ada naik turun. Ada naik dan turun. So benda ini berkaitan dengan market. Bila market tu naik tinggi, harga kita punya profit akan bertambah. Kalau kita market slow, nampak ada 0.9, ada 0.3. So benda ini berkaitan dengan market. Market tu naik, berubah, bergerak laju. So banyaklah kita punya profit. So kita tak perlu buat apa lagi. Kita hanya perlu tunggu sahaja. Kita perlu tunggu sahaja. Ini sesuai untuk contoh macam hari ni. Bangun tidur tadi dah ada $2. So nak tunggu malam ni ada juga lagi. So malam macam sekarang ni market Amerika buka, so market akan kembali rancak. Bila kembali rancak tu profit kita akan bertambah. So kita tak perlu nak tengok lagi. Kita hanya serahkan kepada robot untuk kita trade. So kita hanya perlu setting. Contoh coin ni, coin mana? Okey, katalah coin ni quantum. Okey, so kita hanya perlu setting. Nampak kat sini. Nampak dia buy, dia sell. Dia buy, sell. Semua ini secara automatik. So kita hanya perlu tunggu sahaja. Bila kita dah siap setting, kita perlu tunggu sahaja. Nampak $20 ni, nampak ni. Okey, ada ADA, ada Atom, ada Matic, ada banyak ADA Matic. So benda ni nampak ada $1.5, $0.1. So ini bergerak sentiasa. Benda ini bergerak sentiasa. Kita tak perlu lagi nak fikir. Kita hanya perlu tambahkan modal kita dalam hobi. Kita tak letak duit kita dalam robot ni. Robot ni bertugas, senang cerita macam ni lah. Robot ni tugasnya macam kita ada satu syarikat, kita gajikan pekerja, dia yang uruskan. Itu So adalah profit tu kadang-kadang ada untung, kadang-kadang untungnya sikit. Itulah kalau boleh gambarkan macam mana penggunaan robot ni. So kita tak perlu lagi nak mengadap. Okey, kita tengok coin bila nak beli ni. Nak beli kat sini ke, nak beli kat sana. Yang ni tak perlu risau dah. Semua robot yang akan uruskan. Kita hanya perlu setting saja. So untuk setting semua tu saya akan ajar. Sekiranya tuan berminat untuk buat robot, saya akan masukkan dalam grup. Nanti kita akan ajar macam mana untuk gunakan robot ni. Ada soalan, apa beza robot di Royal Q dengan di Huobi? Robot di Royal Q dan Huobi, okey. Robot di Huobi, dia terlalu direct. Kalau kita letak 0.5 ataupun 5%, so dia akan sampai dia 5%, terus dia jual. Tapi untuk robot Royal Q, dia ada intelligence sikit. Bila harga tu naik pada katalah dia dah sampai 5%, kita keuntungan kita 5%. Tetapi market tengah naik lagi, dia tak akan jual lagi. Dia tak akan jual di 5%. Dia tunggu market tu naik paling maksimum, kemudian dia jatuh sikit, barulah dijual. Katakanlah dia naik tu 10%. So dia jatuh sikit 9.5%, baru dia jual. So dia ada intelligence dia kat situ. Dia taklah direct macam robot di Huobi ni. Sebab itulah ramai orang menggunakan robot Royal Q ni. Bukan tak boleh guna di itu, boleh, tapi dia settingnya agak susah lah sikit. Okay, itu caranya kita menggunakan robot. So kita tak perlu nak fikir lagi apakah macam mana kita nak buat, cara mana kita nak trade. Ini sesuai untuk orang-orang yang banyak kita panggil apa,
banyak masa dia, yang tak banyak masa. So kita hanya serahkannya kepada robot. So kita boleh pilih lah koin apa nak. Okay, tentang sini. Okay, ada banyak koin kat sini. So kita pilih saja koin mana kita nak. Cuma setiap ni kita adalah modal yang sesuai untuk ada guidelines. Okay, memang ada. Memang ada strategi yang kita akan guna. Okay, untuk ni saya akan siapa yang berminat untuk guna. Okay, sebelum tu, untuk Royal Q ni dia ada fee dia. Macam saya cerita tadi lah, bila kita ada pekerja, kita kena bayar pekerja kita. So pekerja kita ni taklah mahal sangat harganya. RM500 setahun. So untuk kita dapatkan seorang pekerja yang begitu intelligent, yang jual dan belinya tak kita panggil apa, 24 jam akan tengok chart kita, yang akan belikan untuk kita, yang akan jual bila untung, semua tu hanya RM560 setahun ataupun $140 setahun. Itulah kita fee yang kita kena bayar, itu sahaja. So untuk guideline tu memang saya ada buat kelas untuk ni. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat untuk ni, tuan-tuan register, nanti saya akan bagi link dan saya akan ajarlah macam mana nak gunakan kita panggil apa, setting mana yang sesuai. Setting ni pun sesuai sebab baru ni ada satu orang kawan saya, dia belajar di YouTube. So dia belajar sendiri dengan YouTube, and then selepas 2 hari dia dah tak dapat keuntungan. So dia datang tanya saya. Saya kata benda ini dia mengikut secara literal, kita panggil apa, ikut je. Orang tu kata setting macam ni, tapi orang tu tak cerita setting ni sesuai untuk market yang macam mana. Okay, dalam apabila tuan-tuan register nanti, saya akan ajarlah waktu jatuh coin, waktu jatuh kita panggil apa, setting mana yang sesuai. Waktu market naik, apa yang nak kena buat untuk maksimumkan kita punya keuntungan. Yang ini yang ramai orang gagal dalam trading ni. Trading menggunakan robot. Kadang-kadang dia, kenapa pula aku punya robot tak bergerak ni? So dia tak tahu kenapa. Rupanya dah tak cukup modal. Kadang-kadang dia punya setting tu tak sesuai dengan keadaan yang semasa. So dia ada setting yang sesuai untuk kita panggil apa, market tengah jatuh, market tengah naik. So kita akan belajarlah tu. So kalau boleh kita bagikan ROI dia, ROI untuk apa, untuk robot ni, saya dah guna lebih kurang, saya start guna 2/2 saya start guna. So sekarang ni 12/3. So pendapatan saya lebih kurang 1,700. Tapi ini berkenaan dengan modal juga. Modal dan juga setting. So kalau boleh kita nak ROI-nya ialah 8 ke 25% sebulan. 8% hingga ke 25% sebulan. Tengok berkenaan dengan market. Kalau market tengah jatuh, so dia punya persen dia agak rendah lah. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, paling banyak saya dapat ialah saya stop sharing sekejap. Tengok muka saya lah. Sekejap. Sekejap. Okey. Paling banyak saya dapat $79 atau lebih kurang dalam
$80 sehari lebih kurang dalam RM300. So agak menarik lah ya. So dia adalah penurunan naik turun. So secara purata boleh saya katalah dalam 10 ke $20 sehari. Tengok berdasarkan kita punya modal. Banyak modal kita, banyaklah kita boleh dapat. Okey. Itu berkenaan dengan kita panggil apa? Robot trade. Jadi hari ini saya dah cover tiga topik. Untuk topik yang seterusnya ialah berkenaan dengan hobi prime list. Untuk hari ini saya tak sempat. Lagi satu untuk prime list ni sekarang ni prime list tak ada. Jadi saya tak boleh nak cerita. Jadi nanti dah ada prime list, nanti saya akan cerita pula lah macam mana nak dapatkan modal, membuat duit menggunakan kripto melalui prime list. Okey, modal untuk robot start berapa? Kalau dia punya fees dia 560. Paling minimum saya rasa paling cantik lah 1,000, 2,000 ringgit. Itu yang cantik lah. Sebenarnya bawah pada tu pun boleh lagi. Cuma nanti tuan-tuan akan nampak kita panggil apa, pendapatan kita tu tak banyak lah. So kita kalau boleh kita nak pendapatan kita harian maintain. Walau tak banyak tapi maintain ada. Itu lebih penting. Kalau kita letak RM200 boleh nak buat. Tapi kita mungkin tak dapat banyak lah. Itulah ceritanya. Tapi kalau tanya saya berapa yang sesuai, permulaan ialah 2,000 lah. 500 untuk coin, untuk Royal Q, dan 1,000 lebih tu untuk trading. Untuk hari ni pun saya dah aktifkan 2 orang nak belajar. So saya settingkan daripada A sampai Z. So benda ni dah semakin meluas lah semakin meluas penggunaan dia. Okey. Jadi saya rasa sampai situ saja sharing saya. Sekiranya tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat manfaat lah daripada perkongsian saya pada hari ini. Kalau tuan-tuan rasa berminat untuk buat yang lain tadi, yang hobi tadi semua percuma je yang hobi tu percuma je, tak ada fees dikenakan. Tuan-tuan boleh buat trading sendiri, tuan-tuan boleh buat hobi earn sendiri. Tapi untuk Royal Q ni sahaja kena bayar. Yang lain percuma. Bukan bayar pada saya pun, tapi bayarnya pada Royal Q. Saya hanya tunjukkan contoh. Tuan-tuan boleh fikir sekiranya tuan-tuan berminat untuk menyertai. Ini adalah peluang-peluang yang boleh kita dapat dalam kripto. Okey, ada soalan lain tak sebelum saya tamatkan perkongsian saya hari ini? Ada tak sebarang soalan? Sekiranya ada soalan boleh kemukakan. Okey, kalau tak ada, jadi saya tamatkan perkongsian kita pada malam ni. Yang mana belum ada apa kita panggil apa, account, nak buat account, nanti saya masukkan cara-cara dia dekat dalam grup. Okey, jadi saya sudahi perkongsian pada malam ni. Terima kasih semua hadir pada malam ni. Dan kita jumpa lagi
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.